Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa kita pada pagi ni. Jadi pagi ni kita akan belajar tentang subtopik baru tentang inersia. Jadi kalau untuk inersia ini, awak akan jumpa perkataan hukum gerakan Newton pertama. Okey, hukum gerakan Newton pertama menyatakan apa? Suatu objek akan kekal dalam keadaan pegun. Maksudnya kat sini, kalau objek itu pegun, dia akan kekal dalam keadaan pegun. Ataupun jika objek itu bergerak, dia akan bergerak pada halaju malar. Apa itu halaju malar? Okey, nanti cikgu akan terangkan. Jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. Contohnya kat sini. Okey, contohnya kereta ni. Satu kereta. Okay, kalau dia dalam keadaan pegun, dia akan terus kekal dalam keadaan pegun. Kecuali dia akan bergerak jika ada daya luar. Daya luar ni maksudnya kat sini ada tujahan enjin. Maksudnya tujahan enjin ini dikenali sebagai daya luar. Ataupun kalau kereta ini bergerak, contohnya, okey. Contohnya kat sini, ni kereta ni lokasi A. Okey, ni lokasi A. Okey, ni A. Okey, A ni bergerak 10 meter per saat. Okey. Pada situasi B pun ataupun pada titik B pun, kereta ini juga bergerak pada halaju yang sama. Ataupun dikenali sebagai malar. Ini syarat dia tiada daya luar. Jadi yang ini kalau awak tengok 10 meter per saat, yang kedudukan B pun 10 meter per saat. Ini dinyatakan dalam hukum gerakan Newton pertama. Jadi kalau keadaan tu, objek tu dalam keadaan pegun, dia akan terus dalam keadaan pegun. Kalau dia bergerak, dia akan bergerak pada halaju yang seragam ataupun halaju yang malar ataupun sama. Jadi apakah yang dimaksudkan sebagai inersia? Inersia ini sebenarnya ialah sifat, iaitu kecenderungan suatu objek untuk kekal dalam keadaan asal. Maksudnya kalau objek itu dalam keadaan pegun, dia akan cuba kekal dalam keadaan pegun. Ataupun kalau dia bergerak, dia akan bergerak pada garis lurus dan juga pada halaju malar ataupun halaju yang sama. Itu maksud inersia. Jadi inersia ni adalah satu sifat untuk dia kekal sifat asalnya. Kalau dia pegun, dia akan pegun. Kalau dia bergerak, dia akan bergerak pada garis lurus dan juga pada halaju yang sama. Okey. Jadi di makmal awak dan inersia ini sebenarnya dipengaruhi oleh jisim. Jadi kalau awak tahu kat sini, nanti cikgu akan terangkan. Jadi di sini kita dapat mengetahui ialah apabila M ni simbol untuk jisim. Jisim bertambah, maka apa akan jadi pada inersia? Inersia ini akan bertambah. Jadi apabila jisim, M tu simbol untuk jisim, jisim berkurang, inersia pun berkurang. Jadi inersia sebenarnya bergantung kepada jisim. Jadi dalam makmal awak boleh mengkaji hubungan antara inersia ini dengan menggunakan pengapit G. Nanti dekat makmal kita akan buat hubung kait. Adakah cakap tadi kalau jisim bertambah, inersia pun bertambah. Inersia ni sifat contoh basikal, contoh keadaan dia. Okey, tengok. Okey, awak tengok basikal ni. Kes pertama. Okey. Kes pertama, sebelum ni awak kayuh kan. Contohlah kat sini. Ni macam mana lukis basikal lukis basikal lah macam ni. Okey, awak kayuh. Okey. Ini sebelum langgar batu. Sebelum langgar batu. Okey, sebelum langgar batu awak bergerak kan. Yelah awak tengah berkayuh, jadi awak bergerak lah. Tiba-tiba sekarang badan awak tengah bergerak. Sekarang ni yang ini bergerak. Tiba-tiba awak langgar batu. Basikal ni langgar batu. Badan awak akan
tercampak ke depan. Sebab apa? Sebab konsep inersia. Sebab tadi mula-mula badan awak bergerak. Jadi bila dia berlanggar dengan batu, badan awak akan terus bergerak. Jadi inilah inersia. Inersia ni sifat untuk dia kekal keadaan asalnya. Jadi keadaan asalnya bergerak, walaupun kat sini berhenti ataupun stop, badan awak akan terus ke depan. Sebab dia nak kekal keadaan asalnya. Itu situasi nombor 1. Dia sifat. Okey, kita tengok duit shilling. Dia padam dulu Okay. Tengok duit shilling. Ni duit shilling. Okey, asalnya macam mana asal dia? Asalnya ini macam cardboard lah. Dalam cardboard ni, duit shilling ni, ni duit shilling. Jadi duit shilling sekarang keadaan pegun. Pegun ni maksudnya statik. Okey. Awak sekarang ni, cikgu rasa dia macam, cikgu lebih gemar kalau dia tarik. Okey, ataupun kat sini dia tarik. Dia tolak ni sebenarnya, tapi cikgu rasa dia lebih sesuai untuk tarik. Okey, jadi bila tarik, sepatutnya, ataupun dekat kes ni dia tolak. Okey, dia tolak. Sepatutnya duit shilling ni akan bergerak bersama-sama dengan cardboard ni. Betul kan? Sepatutnya. Tapi yang bergerak hanya cardboard saja. Jadi duit shilling ni dia akan jatuh ke bawah. Sebab apa? Sebab dia cuba kekal keadaan asal dia. Dia cuba kekal keadaan asal dia. Jadi keadaan asalnya pegun, dan dia pegun dan dia stay kat sini, sebab itu dia jatuh ke bawah. Jadi secara ekologi, mestilah cardboard ni, duit shilling ni ikut cardboard, kan? Ekologi tak. Sebenarnya duit shilling tu dia stay, dia pegun. Okey, boleh jelas tak ni? Jelas ya? Itu maksudnya inersia. Okey. Okey. Kita tengok lagi. Yang ni. Kes pertama kak. Ini kes yang ketiga. Supaya cikgu nak nampak, cikgu nak awak jelas apa itu maksud inersia. Inersia ni sifat untuk dia kekal keadaan asal dia. Okey, awak tengok kat sini. Ini apa? Macam pelapik meja lah. Okey, pelapik meja. Ni pelapik meja asal dia macam ni. Ni asal nampak. Ni asal dia macam ni. Jadi waiter ni tarik. Sekarang ni meja makan, ni apa? Pinggan, lilin, gelas. Okey, sekarang ni semua pegun. Sebelum dia tarik, waiter ni tarik. Tarik lapik meja ni. Apa akan jadi? Kalau ikut logik, mestilah pinggan, cawan dengan lilin ini akan bergerak bersama-sama, betul? Tapi tidak berlaku kerana tiga-tiga ini akan kekal keadaan asalnya. Itu dia akan terus pegun. Jadi inilah konsep inersia. Inersia ini adalah satu sifat untuk dia kekal keadaan asal dia. Okey, jelas? Kalau jelas, awak komen sikit pada orang chat tu. Jelas ke tak untuk konsep inersia. Okey, ini dia ada beberapa situasi untuk menerangkan konsep inersia. Okey, boleh Okey. Okey, bagus. Yang komen. Jadi sebenarnya inersia ini, ini pun sama. Banyak situasi. Okey, macam mana sos cili ni boleh jatuh ke bawah? Okey. Okey, asalnya dia bergerak, betul tak? Contohnya ini macam contohnya kat sini. Ini sos. Sos ni pada asalnya, kalau awak tengok, dia sebelum cikgu lukis dulu supaya awak nampak. Asal kan sos ni dia mula-mula macam ni. Okey Okey. Ini sos. Macam mana nak lukis? Kurang macam ni lah sos. Ni sos. Dah rupa macam apa ni. Okey. Asalnya dia bergerak. Okey, ni tangan awak. Sos kat sini dia bergerak. Ini sos. Okey. Tiba-tiba dekat sini, awak stop. Awak stopkan botol tu. Jadi asalnya kat sini bergerak kan? Bila awak stop botol ni, apa akan jadi pada sos ni?
sos ini akan terus bergerak. Jadi kat sini lah. Walaupun botol ni buat stop. Jadi sos ni bergerak. Jadi yang bergerak tu apa? Sos lah. Itu konsep inisial. Jadi asalnya sos tu bergerak. Bila botol ni buat stop, bawa stopkan dia, dia akan terus bergerak. Ini pun konsep inisial. Sebab asalnya sos ni dalam keadaan bergerak. Okey, contohnya naik bas. Naik bas pun sama. Ini semua konsep asas untuk inisial. Okey. Yang ini mula-mula apa akan jadi? Yang ini kalau awak tengok, ini mula bergerak. Daripada berhenti nak ke bergerak. Yang ni. Kes A ni. Jadi mula-mula badan awak dalam keadaan ni. Sebab tegak. Sebab apa? Dalam keadaan berhenti, pegun. Tiba-tiba bas ni bergerak ke depan. Badan awak akan apa? Badan awak akan cuba kekal dalam keadaan pegun. Sebab itu badan awak akan ke belakang. Sebab konsep inisial, dia cuba menentang, dia cuba mengekal keadaan asal dia. Sebab itu badan awak akan ke belakang. Itu kalau keadaan daripada berhenti ataupun nak bergerak. Okey, yang bawah ni, yang bawah ni sebaliknya. Yang bawah ni daripada mana? Mula dia bergerak. Okey, dia. Betul, dia nak berhenti. Bila berhenti, kan badan awak bergerak. Tapi, bila berhenti, badan awak ni akan macam terus nak bergerak. Sebab itu awak akan seolah-olah campak ke depan. Sebab dia cuba mengekalkan keadaan asal dia. Asalnya apa? Bergerak. Dan dia terus bergerak. Inilah dua situasi untuk menunjukkan kewujudan inisial. Okey, boleh? Jelas? Jelas awak komen sikit pada ruang chat tu. Okey, jelas ke tidak? Okey, kita tengok. Okey. Okey, bagus. Yang komen tu bagus. Okey. Kita tengok lagi yang lain. Okey, mengapa kalau awak kena kejar dengan suatu binatang tu, awak tahu inisial ni bergantung kepada apa? Inisial dia bergantung kepada inisial dia bergantung kepada jisim. Jadi kalau jisim bertambah, inisial pun bertambah. Jadi kalau awak tengok kat sini, mengapa awak lari zigzag? Sebab pertama, gajah ni jisimnya besar. Bila jisim dia besar, inisial pun tinggi. Jadi kalau awak lari zigzag, pertama kan inisial tu dia akan cuba kekal dalam keadaan garis lurus. Sebab itu dia nak sampai sini, dia nak ubah arah tu susah. Sebab inisial ni tinggi. Jadi sebab inisial ni kalau dia bergerak, dia akan bergerak pada garis lurus. Jadi awak lari. Jadi sampai sini kan inisial besar, dia akan terlajak kat situ. Sebab dia cuba kekal keadaan asal ni. Keadaan asalnya bergerak pada garis lurus, tiba-tiba awak buat bengkak-bengkok macam ni, menyebabkan berlaku kesukaran. Sebab inisialnya untuk gajah adalah besar. Sebab inisial bergantung kepada apa? Inisial adalah bergantung kepada jisim. Okey, boleh Ini cara awak nak menyelamatkan keadaan. Dengan menggunakan konsep inisial. Maksudnya pelari ni bijak lah. Dia belajar fizik tu maksudnya kat sini. Okey, kita tengok soalan supaya awak nampak lagi lah. Okey. Yang manakah mempunyai inisial terbesar? Jadi kalau awak tahu, inisial ini bergantung kepada apa? Bergantung kepada jisim. Kalau jisim bertambah, inisial pun bertambah. Jadi kalau inisial terbesar, maksudnya awak kena cari jisim yang paling besar. Jadi kat sini yang mana ada? Okey, A, buku teks fizik. Gajah dewasa yang sedang tidur. Seekor anak kucing yang sedang berehat. Sebatang pen. Jadi kat mana yang inisial yang paling besar? Tengok dia punya jisim. Jadi sama ada buku teks, gajah, seekor anak kucing, sebatang pen. Nurin, apa jawapan dia Nurin? Untuk inisial ni yang paling besar.
A, B, C ataupun D? Ada ke Nurin kat sini? Apa Nurin? Jadi bagus. Sebab inisial bergantung kepada jisim. Jadi kat sini awak tengok jisim yang paling besar adalah gajah. Jadi jawapannya adalah B. Okey, boleh. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2. Padam balik. Yang manakah mempunyai inisial yang terkecil? Jadi yang mana yang terkecil? Jadi awak tengok jisim yang paling kecil. Jadi jisim yang paling kecil apa? Kita ada apa? Kertas, gajah dewasa yang sedang tidur, seekor anak kucing, seorang kanak-kanak yang melompat di atas trampolin. Jadi jawapannya apa? Atira. Jisim inisial yang terkecil. Okey, jadi jawapannya adalah kertas. Sebab kertas dia adalah jisim yang paling kecil. Jadi awak kena cari jisim yang paling kecil. Okey, boleh ya? Ini jadi awak tahu konsep. Ini adalah inisial. Dan inisial ini sebenarnya dia akan menyebabkan kesan negatif inisial. Jadi sebab itulah awak memakai tali pinggang keledar. Nampak ni? Memakai tali pinggang keledar. Kerana apa? Bila berlaku kemalangan, okey, badan awak ni bergerak kan? Ni contoh cikgu lukis daripada sisi lah. Sisi. Sisi. Daripada sisi. Okey, dia bergerak. Kereta ni bergerak. Okey, ni badan awak. Ni mungkin ni lebih kurang lah. Dia bergerak. Tiba-tiba awak berlanggar satu benda kat sini. Contohlah batu ke apa. Tak logik batu kan. Awak langgar. Bila berlanggar, badan awak akan mempunyai inisial. Jadi dia akan apa? Dia bergerak, dia akan terus bergerak. Jadi badan awak akan tercampak ke depan. Sebab dia nak kekal keadaan asal. Keadaan asalnya apa? Bergerak. Jadi sekarang, kalau awak tercampak ke depan, ini cermin kan? Habislah awak, matilah awak. Sebab semua awak tercampak ke depan. Jadi macam mana nak halang daripada awak tercampak ke depan? Dengan cara awak memakai tali pinggang keledar. Betul? Itu sebenarnya kesan inisial. Inisial juga boleh menyebabkan kesan negatif. Pun sama. Dekat sini pun sama. Kes ni pun sama. Nampak? Satu kat sini. Awak tengok. Ini berlaku kemalangan. Berlaku kemalangan. Bila asalnya badan awak ni bergerak. Jadi badan awak ni akan kekal. Jadi dia akan cuba tercampak ke depan. Sebab itu awak kena pakai tali yang menggeledah. Dan juga bila berlaku ni, ini panggil beg udara. Beg udara. Supaya muka awak ni tak langgar steering ini. Supaya untuk mengurangkan kecederaan. Ini konsep inisial. Sebab itu bila awak naik kereta dengan ayah awak, tiba-tiba dekat traffic light, dia nak stop kan, badan awak tadi bergerak, awak ke depan. Sebab itulah konsep inisial. Boleh? Jelas? Okey. Seterusnya, ini lori tangki. Lori tangki ini, kalau untuk pengetahuan awak semua, okey, cuba dah balik. Sebenarnya, awak tengok dari luar tu, awak tengok daripada luar, seolah-olah dia macam satu tangki je. Ini lori tanker kan? Lori tanker. Dia seolah-olah macam satu kan? Tidak. Sebenarnya dalam tanker itu, dia buat beberapa bahagian. Nampak dia bahagian. Mengapa? Sebab pertama, dia nak mengurangkan inisial. Sebab dia akan penuhkan dahulu tangki kecil ni. Supaya apa? Dia nak mengurangkan pergerakan air tu, ataupun pergerakan cecair. Jadi kalau tidak, kalau awak bayangkan, cikgu padah balik kalau awak ni tak ada buat tangki kecil, okay, ni awak buat satu je. Okay, awak isi air macam ni, awak isi cecair lah, minyak petrol kat sini. Air ni akan bergerak ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Awak nampak tak? Ini menyebabkan inisialnya akan bertambah.
Jadi bila dalam keadaan mungkin lori ni nak stop, sukar, jadi akan menyebabkan kemalangan. Jadi sebab itulah lori tangki ni ataupun tanker ni tak boleh buat macam tu. Dia akan buat bahagian kecil. Jadi dekat sini dia akan penuh dulu bahagian ni. Jadi kat sini bila penuh, okey, nampak? Pergerakan air tu berkurang. Jelas. Lepas tu dia nak isi lagi, isi ni balik. Supaya pergerakan air tu kurang dan juga mengurangkan inertia. Nampak dia penuh kat sini. Itulah dalam lori tangki. Okey. Sama jugalah untuk kalau lori ni awak ada dua muatan. Okey, ada dua muatan. Yang pertama, muatan kecil. Mengapa awak letak kat depan? Muatan kecil ataupun jisim ni kat sini kurang. Sebab apabila kurang, jisim berkurang, apa akan jadi pada inertia kat sini? Inertia kan sini berkurang. Jadi bila lori tu berhenti, taklah beban ini ataupun barang ni akan tercampak ke depan. Jadi barang yang belakang itu barulah jisim yang tinggi, supaya dia nak mengelakkan dia bergerak sampai kena kepala lori ini. Okey, jelas. Ini adalah konsep inertia. Okey, jelas tak ni? Belajar konsep inertia? Kalau jelas, awak komen pada ruang chat tu, jelas ke tidak untuk inertia? Okey, boleh jelas okey, bagus. Ini konsep inertia. Inertia ni sifat. Itu kalau dia bergerak, dia akan terus bergerak. Dia cuba kekal keadaan asalnya. Kalau dia pegun, dia akan pegun. Okey. Cikgu rasa itu saja untuk hari ini tentang inertia. Jadi untuk awak komen sikit, jelas ke tidak untuk inertia? Cikgu nak tengok komen.